Pulau bukan sahaja penuh dengan keindahan. Apa yang menjadikan pulau-pulau ini lebih istimewa adalah kisah-kisah misteri di sebaliknya. Terdapat beberapa pulau di Malaysia yang menyimpan pelbagai sejarah silam yang tidak boleh dilupakan. Di sini terdapat 5 pulau paling misteri di Malaysia yang anda tidak sangka. You are watching Top 5 Malaysia. Video ini ditaja oleh YouDictionary. YouDictionary bukan sahaja mampu translate perkataan dari lebih 100 bahasa, namun mempunyai banyak lagi fungsi seperti mengambil gambar perkataan yang tidak difahami dan aplikasi ini dapat terjemahkannya kepada bahasa anda. Ini sangat berguna sekiranya anda mengembara ke luar negara seperti Korea dan Jepun untuk memahami isyarat jalan atau nama kedai. YouDictionary juga terdapat fungsi offline mode di mana anda boleh translate apa-apa perkataan di mana-mana sahaja walaupun tiada rangkaian internet. Selain itu, YouDictionary juga boleh menambah pengetahuan bahasa Inggeris dengan mempelajari perkataan baru apabila anda menjawab kuis di aplikasi ini. Namun sekiranya anda lebih minat untuk bermain game, YouDictionary juga terdapat game menarik yang boleh membuatkan anda lebih mahir berbahasa Inggeris. Jom download aplikasi YouDictionary ini dengan tekan link di bawah. Nombor 5. Pulau Besar Melaka. Sekitar tahun 1400 Masihi, pulau besar ini telah mula didiami oleh orang laut sebelum Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ditubuhkan. Sejak ia diterokai, pulau ini sudah berperanan sebagai pusat bekalan air bersih kepada kapal pedagang yang melalui Selat Melaka. Dakwaan ini dibuktikan dengan wujudnya perigi-perigi lama dan ianya terletak hanya beberapa meter dari kawasan pantai. Oleh kerana pulau besar sudah terkenal sebagai pusat bekalan air bersih di kalangan pedagang, maka ia telah menarik minat pendakwah Islam di sini untuk memperkenal dan mengembangkan ajaran Islam. Hal ini berkait rapat dengan adanya makam beberapa wali Allah. Antaranya ialah makam Sultan Al-Arifin yang dipercayai keturunan ke-18 Rasulullah SAW. Di pulau ini juga terdapat kawasan-kawasan misteri yang masih belum terjawab rahsia di sebaliknya seperti Pokok Disula, Istana Bunian, Tasik Bunian, Batu Belah, Batu Tengkorak, Gua Yunus dan pelbagai tinggalan misteri yang lain. Sebelum ini, admin telah menceritakan kisah-kisah seram yang pernah berlaku di sebuah resort yang ditinggalkan di sini. Resort itu mengalami kerugian dan telah terbiar, mungkin disebabkan membawa unsur-unsur yang tidak baik pada pulau keramat ini. Nombor 4. Pulau Tioman. Baik, Mahkamah Tinggi Kuantan memerintahkan seorang peniaga Asni Omar membela diri atas pertuduhan membunuh wanita warga Perancis Stephanie Foray di Pulau Tioman Mei 2011. Pulau Tioman terletak di Rompin, Pahang. Ia sememangnya terkenal antara pulau peranginan terkemuka di negara ini dan pernah dinobatkan sebagai pulau ke-10 tercantik di dunia. Pulau yang terletak di tengah Laut Cina Selatan ini menjadi pilihan utama bagi penggemar aktiviti scuba dari seluruh dunia kerana air lautnya yang jernih selain memiliki ekosistem hidupan laut yang pelbagai. Bentuk Pulau Tioman ini jika diamati dan dilihat daripada arah laut, ianya seperti seekor naga serta sepasang tanduknya. Menurut kisah yang dipercayai penduduk tempatan, Tioman berasal dari sepasang naga dan pada zaman dahulu, sepasang naga ini telah melanggar pantang menyebabkan ia bertukar menjadi pulau. Selain itu, terdapat beberapa kes pelancong asing yang hilang di Pulau Tioman. Antaranya ialah seorang pelancong Finland, Ian Alexis berusia 20 tahun. Dia dipercayai pergi ke air terjun kampung asal seorang diri sebelum dilaporkan hilang.
Operasi SAR bermula dari Kampung Paya dan seluruh kawasan yang dikenal pasti menemui jalan buntu apabila tiada petunjuk baharu selepas dia dilaporkan hilang bermula 23 Januari 2019. Sehingga kini, mangsa warga Finland tersebut masih belum ditemui. Seterusnya, pada 27 Mei 2014 pula, seorang pelancong warga Britain iaitu Gareth David Huntley, iaitu seorang sukarelawan di pusat santuari penyu, turut dilaporkan hilang selepas dia dikatakan pergi ke air terjun Lubuk Teja seorang diri pada jam 12 tengah hari. Britain, Gareth Huntley, left the headquarters of the Jawara Turtle Project on Tiaman Island, where he was volunteering at around noon on May the 27th to visit a waterfall in the jungle. He was supposed to be back at the headquarters by 2 p.m. but failed to return. His fellow volunteers then went to search for him, but their efforts proved fruitless. The police were alerted on the afternoon of the second day of his disappearance. Setelah 9 hari kehilangan Gareth, mayatnya ditemui dalam sebuah kolam yang terletak beberapa meter dari chalet penginapan Gareth di Kampung Juara. Selain itu, terdapat juga kes pembunuhan kejam ke atas seorang pelancong dari Perancis, iaitu Stephanie Foray, yang berlaku pada tahun 2011 pernah menggemparkan Malaysia dan telah mendapat liputan luas. Stephanie tiba di Pulau Tioman pada 10 Mei 2011 untuk bercuti, namun percutian bertukar menjadi tragedi ngeri. Siasatan polis dengan kerjasama penduduk kampung telah berjaya menahan suspek seorang penduduk pulau ini iaitu Asni Omar. Dia kemudian membawa polis ke sebuah gua di mana polis telah menemui beberapa rangka tulang manusia berbungkus plastik yang ditanam dalam sebuah lubang sedalam 3 meter. Hasil bedah siasat mendapati terdapat kecederaan di kepala dan tulang rangka dan mangsa telah mati lebih kurang 3 bulan sebelum ditemui. Suspek memberitahu polis bahawa dia telah membunuh mangsa dengan sebatang cangkul. Asni Omar akhirnya dijatuhi hukuman mati pada 9 Julai 2014. Nombor 3. Pulau Pangkor. Pulau Pangkor terletak di negeri Perak dan dalam perairan Selat Melaka. Luasnya 2,200 hektar dan mempunyai kira-kira 25,000 orang penduduk sahaja. Perak merupakan sebuah negeri pengeluar biji timah yang paling utama di semenanjung Tanah Melayu dan Pulau Pangkor menjadi lokasi menurunkan biji timah dan hal dagangan negeri Perak pada tahun 1670. Terdapat banyak tempat bersejarah di pulau ini seperti binaan kota Belanda dan batu bersurat. Terdapat sebuah resort di sini yang dikatakan sangat keras iaitu Resort Teluk Dalam. Apa yang menarik, resort seram ini turut digunakan sebagai lokasi penggambaran filem ular. Yang terpaksa mengawal kiri kanan takut ada binatang-binatang buas ke apa semua. Kita guna chalet yang orang dah tak guna dah. Agak takut sikit lah saya tengok. Tapi alhamdulillah tak ada gangguan apa-apa. Nak jadikan cerita pula, walaupun kita bawa ular yang betul daripada trainer-trainer semua, di Pulau Pangkor tu banyak ular memang dalam hutan tu. Filem thriller berjudul Ular lakonan Lisa Surihani, Izu Islam dan ramai lagi diadakan di sini pada tahun 2011. Perasan tak? Keliling resort ni ada pagar elektrik. Pagar elektrik? Ada? Kenapa? Resort ini pernah dibuka dan menjadi antara resort yang terkenal di Pulau Pangkor. Namun, resort Teluk Dalam ini telah lebih 10 tahun ditinggalkan. Pada filem Ular, kita dapat melihat suasana di resort ini sebelum ditutup. So sekarang ni kita orang jumpa satu resort terbengkalai. Terdapat juga pengalaman seram dari staf housekeeping di sini. Dia menerima panggilan dari bilik 404 untuk meminta sabun. Ketika dia datang dan mengetuk pintu, tiada siapa di dalam dan dia terpaksa menggunakan kunci simpanan untuk membuka pintu.
Dia mendakwa lantai bilik air basah dan rambut panjang berselerak sedangkan bilik 404 itu tiada siapa menginap menurut penyelia. Apabila kerap mendapat aduan gangguan, maka bilik ini tidak lagi dibuka sehinggalah resort ditutup. Selain itu, di resort Teluk Dalam ini juga terdapat sebuah kelab malam bawah tanah. Kaki tangan yang bekerja di kelab itu pernah diganggu oleh suatu makhluk yang dikatakan ketika itu turut sama menari dengannya di dalam kelab. Terdapat YouTuber Mr. Adam Official telah menjalankan eksplorasi di resort ini dan mengalami pengalaman seram di mana anak patung di dalam salah satu chalet di sini yang pada awalnya berada di lantai, kemudian keesokan harinya ia telah bertukar kedudukan. Mulai nak buat lagu adik masuk ni. Tengok bilik ni saya terus meremang ni. Di bilik ni saya sangat meremang ni. Wow. Bismillah. Rumah naik walaupun tengah-tengah subuh sini. Pukul lepas subuh pukul 7 macam tu. Boleh tengok pemandangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor 2. Pulau Bidong. Pada 8 Ogos 1978, Pulau Bidong telah dijadikan tapak peralihan pelarian perang oleh kerajaan dan Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia's principal complaint is there's no sign the exodus is ending and the resettlement of refugees is lagging far behind arrivals. Pulau Bidong terletak di Setiu, Terengganu. Pulau ini dibuka secara rasmi pada 8 Ogos 1978 sebagai Pulau Pelarian Vietnam. Mereka melarikan diri ke Malaysia akibat pergolakan politik dan Perang Vietnam dengan memasuki Pulau Bidong dan mendapat perlindungan di sini. Lebih 250,000 pelarian dicatatkan berada di pulau ini semasa ia ditutup pada 30 Oktober 1991. Mereka kemudian diterima oleh negara ketiga seperti Amerika, Kanada, Australia dan Perancis yang dikelolakan oleh UNHCR. Sehingga kini masih ada di antara mereka yang datang ke pulau ini untuk menziarahi pusara saudara mereka. Menurut nelayan dan penduduk tempatan yang pernah bekerja sebagai anggota rela di Pulau Bidong, mereka di sini akan sering mendengar suara memanggil-manggil, sedangkan tiada orang di sekeliling. Ada antara rakan sekerja yang bercuti balik ke darat namun kelibatnya dilihat sedang berkawal di pulau ini. Selepas ia ditutup, banyak perkara aneh terus berlaku kepada pengunjung. Ada yang tidak nampak jalan pulang selepas menjelajah seluruh pulau. Ada juga pelancong yang melihat kelibat wanita bongkok bertongkat sedang berjalan di sebuah rumah usang di pulau ini. Kisah di pulau ini juga dijadikan filem berjudul Bidong The Boat tahun 2018 yang mengangkat kisah sejarah berkaitan pendatang dari Vietnam yang melarikan diri ke Pulau Bidong Terengganu di awal era 70-an. Menurut pengarah filem Yusof Kelana, terdapat beberapa lokasi penggambaran yang dipercayai keras di Pulau Bidong ini. Sehinggakan kru kerap mengalami gangguan mistik sehingga terpaksa mendapatkan khidmat seorang ustaz. Menurutnya, terdapat 4 kru melarikan diri membawa bersama peralatan dan van penggambaran disebabkan gangguan mistik di sini. Nombor 1. Pulau Langkawi.
Pulau yang kaya dengan keindahan alam semula jadi dan legenda masa silam ini merupakan salah satu daerah dalam negeri Kedah yang telah diberi status bebas cukai sejak tahun 1987. Langkawi terdiri daripada gugusan 99 buah pulau dan Pulau Langkawi adalah pulau terbesar. Langkawi juga telah dianugerahkan status Geopark oleh UNESCO untuk keindahan warisan geologinya. Selain terkenal dengan kisah legenda Mahsuri, terdapat tempat yang dikatakan keras di Langkawi iaitu tapak rumah Miss Mary. Kisahnya ketika di zaman Jepun dahulu, Miss Mary dan suaminya John telah dibunuh oleh tentera Jepun. Jasad Miss Mary ditemukan namun kepalanya yang dipenggal tidak ditemui sehingga kini. Menurut YouTuber Solo Ambush, ketika memuat naik video live di kawasan tapak rumah Miss Mary yang berada di dalam hutan, salakan anjing tidak berhenti sehingga habis live di situ. Mesti ingat dahulunya di sinilah tempat aku mendengar bunyi larian. Okey, kawasan ini bunyi larian sesuatu . Selain itu, terdapat kisah yang dikongsikan oleh channel Jo Si Penglipur Lara dari peminatnya yang bernama Nurul Ain. Ain pernah bekerja di sebuah hotel berdekatan dataran Helang di Langkawi pada tahun 2002. Sewaktu Ain ditugaskan untuk membersihkan bilik di tingkat 4 yang dikatakan paling keras di hotel tersebut, alangkah terkejutnya dia apabila pintu bilik dibuka dan dia ternampak seakan pocong di atas katil. Namun Ain kuatkan semangat lalu ditariknya cadar katil dan ternyata itu adalah bantal yang sengaja dibuat untuk menakut-nakutkan pekerja bilik. Ain kemudian meneruskan rutin membersihkan bilik. Apabila membersihkan bilik air, tiba-tiba sekali lagi Ain terpandang bentuk pocong berada di dalam tap mandi sedang berbaring. Bersihkan tu, barulah dia kata dia nak tutup tingkap. Yang tadi dia buka tingkap kan, dia pergi keluar. Lepas tu dia cadang dia tutup tingkap. Lepas dia tutup tingkap, barulah dia keluar. Dia tarik benda bantal yang ada dalam bathtub tu kan. Dia nak tarik, kemaskan lah. Itu mungkin bantal spare dia kata. Lepas tu masa dia pergi ke balcony, masa tu dia baru teringat bilik tu bilik single bed, 2 katil single, mana ada bantal spare. Selepas berasa hairan kerana kemungkinan dia dipermainkan oleh rakan sekerja berasa tidak logik, dia kemudian melihat semula tap mandi di dalam bilik air itu. Alangkah terkejutnya dia kerana bentuk pocong yang dilihat di dalam itu sudah tiada. Maka apa yang dijumpai tadi adalah benar-benar makhluk halus. Itu sahaja video pada hari ini. Sekiranya anda ingin mendengar kisah penuh dari YouTuber-YouTuber yang admin ulaskan, boleh tekan link di bawah. Jom komen pulau manakah paling misteri dan seram. Ceritakan pengalaman anda sekiranya pernah mengalami peristiwa aneh di pulau-pulau tersebut. Video ini ditaja oleh YouDictionary. YouDictionary bukan sahaja mampu translate perkataan dari lebih 100 bahasa, namun mempunyai banyak lagi fungsi seperti mengambil gambar perkataan yang tidak difahami dan aplikasi ini dapat terjemahkannya kepada bahasa anda. Ini sangat berguna sekiranya anda mengembara ke luar negara seperti Korea dan Jepun untuk memahami isyarat jalan atau nama kedai. YouDictionary juga terdapat fungsi offline mode di mana anda boleh translate apa-apa perkataan di mana-mana sahaja walaupun tiada rangkaian internet. Selain itu, YouDictionary juga boleh menambah pengetahuan bahasa Inggeris dengan mempelajari perkataan baru apabila anda menjawab kuis di aplikasi ini. Namun sekiranya anda lebih minat untuk bermain game, YouDictionary juga terdapat game menarik yang boleh membuatkan anda lebih mahir berbahasa Inggeris. Jom download aplikasi YouDictionary ini dengan tekan link di bawah.